wabarakatuh. Sebelum kita sama-sama berada dalam majlis ilmu ini, marilah kita sama-sama mulakan dengan sama-sama membaca Ummul Kitab. Mudah-mudahan majlis ilmu yang dijalankan pada malam yang berbahagia ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabil Karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'at tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin wa ila musannif hadzal kitab al-jalil syai'ulillahu lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa fil muhkamit tanzil ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innad dina 'indallahil Islam. Shadaqallahul azim. Tuan-tuan imam, tuan-tuan haji, tuan-tuan, puan-puan, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kita menyambung kembali di tafsir juzuk amma kita, dan pada malam ini masih lagi menyambung kepada surah Al-Ghashiyah. Al-Ghashiyah iaitu surah yang menyatakan tentang hari kiamat. Yang lepas kita dah mengambil sedikit ataupun memahami sebahagian daripada surah Al-Ghashiyah, yang mana yang lepas diterangkan tentang golongan yang pertama. Selepas berlakunya hari kiamat akan terbahagi kepada dua golongan. Golongan yang tidak berjaya, yang berkeadaan dengan hina, berkeadaan dengan kedudukannya di tempat yang memang Allah sediakan bagi mereka yang melanggar perintah Allah, tidak mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, dan hidup di atas muka bumi ini dalam keadaan sombong, takbur, kerana mereka ini tidak mengikuti apa kehendak Allah Subhanahu wa taala atau tidak menjadi seorang yang mentaati perintah Allah. Ini sebagaimana kita ketahui, golongan ini ataupun kita katakan ada dua golongan ini memanglah selalu Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Sebab tu dalam surah Al-Fatihah dinyatakan isi kandungan Al-Quran ini ada dua, iaitu wa'ad dan wa'id. Wa'ad dan wa'id, iaitu yang pertama wa'ad, janji baik Allah bagi orang yang mentaati perintah Allah. Wa'id iaitu janji buruk Allah bagi orang yang tidak mentaati perintah Allah, melakukan maksiat, hidup dalam atas muka bumi ini dalam keadaan takabur, membesarkan diri seolah-olah dunia ini milik mereka. Jadi inilah yang digambarkan di dalam Al-Quran, dua golongan. Sama ada yang ini atau yang ini. Begitu juga dalam surah ini diterangkan yang pertama adalah golongan yang Allah letakkan dalam surah ini. Golongan yang pertama iaitu orang yang hina, yang akhirnya disebut dalam ayat ini keadaan mereka ni wujuhun yauma izin khashi'ah. Muka mereka pada ketika itu tertunduk hina. Tertunduk hina. Macam orang bersalah apabila telah dihukum oleh mahkamah, maka mereka akan tunduk kehinaan kerana kelakuan ataupun pelaksanaan mereka. Sebab itulah juga yang berlaku di akhirat. Mereka akan bertemu di mahkamah Allah, mahkamah agung. Saya pagi tadi kita datangi oleh seorang perempuan. Dia kata suami saya
Dulu saudara baru mula-mula okey, duduk di Johor okey, sembahyang, tetapi bila balik kampung halaman jumpa kawan dia dah minum arak, dah kahwin pula dengan Cina, tak tahulah dia nikah tu cari Islam ke tidak, dia tunjukkan sijil nikah. Dia balik rumah mak dia, dia pernah pegang apa nama, apa tu, yang batang apa benda tu, kalau kita sembah-sembah tu batang apa batang apa nak sebut tak tahulah. Jadi menyembah Tok Kong, cuma dari segi luarannya, masih lagi Islam, kerana tidak lagi dibawa ke mahkamah menuduh atau menyatakan ianya keluar daripada Islam. Tapi hakikat mungkin dah keluar. Saya kata kalau awak nak macam tu, awak kena buktikan dia keluar dari Islam dahulu, barulah awak boleh tuntut fasakh. Tak ada cara lain ke? Dia kata tak ada cara lain. Kena cara, kecuali awak bermohon perpisahan dengan dia secara baik. Dia ada cerai secara baik, kemudian cerai ta'liq, barulah yang ketiga fasakh. Cerai cara baik mudah, dua-dua nak pisah, lelaki nak pisah, perempuan nak pisah, masuk mahkamah, setuju lepas. Tetapi bila yang kedua dan ketiga, cerai ta'liq dengan fasakh, anda kena buktikan. Susah ustaz nak buktikan dia salah. Ialah hakim pun tak semudah-mudah nak putuskan bersalah. Mestilah ada bukti. Kalau gitu dia menanglah ustaz. Bukan kira menang ke tidak. Ini mahkamah dunia, mungkin dia menang. Mahkamah dunia mungkin dia menang kerana tidak ada bukti, tidak ada saksi, tidak ada hujah yang tepat, mungkin tak mampu kerana tidak menggunakan peguam bela. Di dunia tak mampu, peguam pun mahal. Dah lah susah nak pakai peguam, mahal lagi. Ada yang murah, ada. Pergi mana? Biro bantuan guam murah. Tapi lama pula. Sampai-sampai fail dah macam ini ustaz, bila file saya? Murah tapi kena tunggu, sabar menunggu pula. Mana sanggup ustaz. Habis macam tu dia menang. Bukan masalah menang ke kalah. Anda sabar, ada bahagian anda. Anda sabar, ada bahagian anda. Kat dunia macam kalah. Tapi masih ada lagi satu mahkamah, iaitu mahkamah akhirat. Di mahkamah akhirat, bukan orang jadi saksi, tangan jadi saksi, kaki jadi saksi. Ini akan jadi saksi. Tangan akan berkata-kata tentang apa yang anda lakukan, jadi saksi. Kaki juga jadi saksi. Maka itu tak payah tunggu orang saksi yang lain, Allah boleh hukum. Bahkan Allah maha mengetahui. Tanpa saksi tangan, tanpa saksi kaki, Allah boleh hukum. Allah boleh buka video, ulang balik apa yang berlaku di atas muka bumi ini, kerana kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah nanti mahkamah yang akan menghukum kita, mahkamah yang paling adil, iaitu mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada nanti barulah kita tertunduk hina, kerana pelakuan kita di atas muka bumi. CCTV Allah lebih hebat berbanding CCTV masjid. Kan? CCTV masjid kadang pudar-pudar, nampak kan? Ada macam tu, hitam putih. Ini original HD ke apa dia lah, Allahu a'lam lah. Teknologi sekarang kan. Ada HD, ada entah apa benda, saya pun tak kerti nak nyebut. Lebih terang kerana Allah dengan malaikatnya. Allah dengan malaikatnya yang mencatat di kiri dan kanan manusia, mencatat kebaikan, mencatat keburukan yang dilakukan oleh manusia. Maka kedudukan mereka nanti sama ada golongan yang berjaya ataupun golongan yang sebaliknya, yang keadaannya muka mereka tertunduk hina. Kenapa? Kerana apa yang mereka telah lakukan di atas muka bumi. Amilatun nasibah. Atas apa yang mereka kerjakan di atas muka bumi. Dia kerja keras apa? Hari ini kerja keras apa? Ada orang kerja keras untuk buat baik. Ada juga ada orang yang kerja keras untuk buat tak baik. Ada orang malam-malam bangun malam untuk semayang tahajud. Ada orang bangun malam
untuk lihat peluang merompak, mencuri. Bangun malam juga. Nak masuk rumah, orang ada CCTV ke tidak, kerja keras tu. Masuk rumah ni agak-agaknya dia ada anjing ke tidak, ada CCTV ke tidak, kalau masuk buka-buka agak-agaknya bunyi alarm ke tidak. Kerja keras. Nak buat jahat sebenarnya pun ada kerja keras. Kena lihat segala sudut sehingga tidak ditangkap. Kerja keras benda tu sehingga tak ditangkap. Tapi adakah kerja keras ini yang Allah lihat? Ini persoalannya. Adakah ini kerja keras yang Allah lihat, ataupun kerja keras bangun malam ketika orang lain semua tidur, bangun malam merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sembahyang tanpa diketahui oleh manusia, beramal ibadah ditambah dengan sunat dan sebagainya. Ini kerja keras yang sebenarnya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang akan berlaku pada mereka? Mereka akan dimasukkan dalam neraka yang apinya sangat panas. Sangat panas. Ini Allah sediakan api neraka daripada sekarang dah ada. Orang tak masuk lagi dah ada api neraka. Apa buktinya? Nabi SAW sudah melihat keadaan neraka. Apabila berlakunya peristiwa Isra' Mi'raj, Rasulullah digambarkan tentang bagaimana keadaan neraka. Dah nampak dah. Dah nampak apa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Rasulullah sebutkan pada peristiwa Isra' Mi'raj. Ramai dalam neraka ini adalah orang perempuan. Tapi kita tak boleh rasa gembira. Oh, selamat, nasib baik aku lahir lelaki. Kan? Bukan kata bila Nabi kata di dalam neraka ramai perempuan, kita boleh gembira. Alhamdulillah, peluang besar masuk syurga. Tetapi kita rasa lebih patut kita sedih. Mungkin yang masuk neraka itu ibu kita. Mungkin yang masuk neraka itu isteri kita. Mungkin yang masuk neraka itu anak kita, keturunan kita, zuriat kita, kerana kelalaian kita. Ini yang sepatutnya kita takut. Kerana apabila digambarkan ramai di dalam neraka adalah perempuan. Bukan perlu gembira, tetapi bagaimana nak fikir untuk menyelamatkan isteri, menyelamatkan ibu, menyelamatkan anak-anak daripada neraka Allah, kerana sudah diberi peringatan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedudukan neraka ini yang disebutkan sebelum ini, iaitu sumber minumannya adalah air yang sangat panas juga, yang tidak akan menghilangkan dahaga, yang tidak akan mengenyangkan. Minumannya untuk penyiksaan, bukan minuman untuk melegakan dahaga, tapi untuk siksa. Dan makanannya juga sama. Makanan yang disediakan daripada benda-benda yang kita katakan menyebabkan lebih derita. Disebutkan makanan dalam neraka ini tidak menjadi gemuk, tidak akan hilang lapar, bahkan sentiasa sahaja lapar, dan terpaksalah dorik, yakni pohon yang berduri. Pohon apa? Pohon zakum. Pohon-pohon yang berduri, bila makan makin dahaga, bukan makin hilang lapar, makin dahaga. Habis tu air pula nak minum, airnya pula merosakkan perut, memusnahkan anggota yang ada di dalam tubuh badan. Bukan mengenyangkan. Semuanya adalah tujuan untuk menyiksa manusia. Kerana apa yang mereka lakukan di atas muka bumi ini. Ini yang kita kena ingat, tuan-tuan. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang kedua, golongan yang kedua. Kadang-kadang disebut sebagai golongan kanan. Golongan yang wajahnya berseri-seri, golongan yang putih. Putih, kanan, berseri-seri. Ini antara kita katakan wajah-wajah ataupun bagaimana rupa orang yang berjaya. Sementara yang sebelah lagi yang hitam,
Dan kemudian menerima daripada sebelah tangan kiri, amalan suratan amalan sebelah kiri. Ini orang yang mukanya hina, mukanya gelap hina, tetapi bukanlah bermaksud orang kat dunia gelap, kat dalam neraka pun gelap, di akhirat pun gelap. Tidak. Bilal bin Rabah berebut-rebut. Bilal bin Rabah berebut-rebut, iaitu bidadari nakkan Bilal bin Rabah, seorang yang hitam, double hitam daripada orang yang hitam. Kan? Tetapi di dalam syurga Allah ubah keadaan yang baik. Ini yang dijanjikan oleh Allah, berseri-seri, wajahnya putih. Ini dia. Dan disebutkan oleh Allah pada ayat yang berikutnya, iaitu ayat yang ke-8, wujuhu yauma izin na'imah, iaitu muka mereka ini, orang yang datang ketika itu, mukanya ketika itu adalah berseri-seri. Tadi hina, tertunduk, tetapi yang berada golongan kedua, yang disebut wa'ad, janji baik Allah Subhanahu wa taala, mukanya berseri-seri. Bukan hanya berseri-seri, lisa'iha radiyah, merasa senang dan gembira atas apa yang mereka usahakan. Sama juga, ada usaha. Sebab tu yang disebut adalah amal soleh. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Illal ladzina amanu, orang yang beriman dan beramal soleh. Syarat orang nak masuk syurga Allah, amal soleh. Kalau hari ini alhamdulillah kita jadi ahli masjid, kita sembahyang berjamaah, isteri pula keadaan baik, menutup aurat, anak juga menutup aurat, anak tidak lepas daripada sembahyang, nampak elok, balik baik sembahyang, disuruh sembahyang, alhamdulillah. Begitu juga isteri, tidak mengamalkan amal-amal yang haram, tidak berjudi, dah sembahyang dah kira tu, tapi jangan pula buat benda yang tidak baik. Tidak berjudi, yang haram ditinggalkan, minum arak jauh sekali. Ini adalah golongan yang kita katakan di dunia sebenarnya dah ada tanda-tanda. Kalau kita berada dalam golongan orang yang baik-baik, mengekalkan benda yang wajib, istiqamah yang wajib, istiqamah yang sunat, tinggal yang haram, tinggal yang makruh pun kena tinggal juga. Kan? Ini kadang-kadang susah sikit, tapi kena tinggal juga, supaya tidak nanti takut dia takut terlari ke sini. Kan? Kadang-kadang sikit punya pasal kita masuk syurga, sikit punya pasal boleh masuk neraka. Yang makruh, apa yang makruh? Ulama kata, ada yang kata makruh, apa dia, rokok. Bahkan ada ulama kata haram. Ada tak kata sunat? Tak ada. Tinggalkanlah. Tinggalkanlah. Dah peluk dah baik, dah sembahyang, wajib buat, sunat buat, haram tinggal satu lagi ni. Yang susah ni, susah sikit ustaz, susah sikit. Tapi susah macam mana kena buat, supaya nanti tidak tercatat ataupun merosakkan amalan kita apabila menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kena usahalah. Kena usahalah. Yang makruh tinggalkan, tak perlu buat. Dah ada dalam suasana yang baik ni, teruslah kekal. Usahakanlah. Walaupun saya kata bukan mudah, memang bukan mudah, bukan mudah, tapi walau bagaimanapun kita kena usahakan supaya kita jadi yang disebutkan bergembira dengan amal yang ada di atas muka bumi ini. Yang wajib alhamdulillah, yang sunat pun ditambah, yang haram dielakkan, langsung tak sentuh. Yang makruh, alamak, masih ada lagi sikit-sikit, buang. Buang. InsyaAllah boleh. Baik, kemudian fi jannatin aliyah. Duduknya di mana? Duduk di mana? Di syurga yang tinggi. Syurga yang tinggi, tempat iaitu syurga yang tinggi. Syurga yang tinggi ini bergantung juga dengan amalan.
Tadi kalau kita dapat buat masih dah semayang, perintah dah buat, yang wajib buat, sunat buat, haram tinggal, makruh ada lagi, mungkin tahap mana tu? Takkan dekat Nabi. Takkan dekat Nabi. Nabi tempat paling tinggi sekali. Takkanlah dekat Nabi sebab ada benda yang masih belum tinggal. Ini tahap kita kat mana? Alhamdulillah semayang dah okey dah. Puasa buat. Haji alhamdulillah dah pergi. Yang ini susah sikit. Takut-takut terjatuh ke bawah. Itu yang kita takut. Takut terjatuh ke bawah. Daripada ada kedudukan dalam syurga Allah, takut jatuh ke bawah. Patutnya lagi tinggi. Setapak lagi tinggi bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam syurga yang tinggi, la tasma'u fiha laghiyah, tidak mendengar di dalamnya kata-kata yang lara, yang kosong. Hanya memuji-muji nama Allah. Sedapnya duduk dalam syurga, muji nama Allah pun rasa seronok. Perkataan yang ada di dalamnya semua keseronokan. Subhanallah, alhamdulillah. Nampak yang baik, makin lagi puji Allah. Bahkan ada yang menyatakan duduk di dalam syurga mempunyai 2 orang isteri. Allahu Akbar. Kat dunia tak dapat, tak apalah. Janji dapat kat akhirat ada 2 orang isteri yang tidak ada rasa cemburu antara keduanya. Tengok kanan, subhanallah, puji subhanallah. Tengok kiri, alhamdulillah. Dalam keadaan yang seronok. Dalam syurga Allah. Lihat isteri pun tenang. Puji nama Allah, subhanallah. Kemudian tengok kiri, alhamdulillah. Gembira. Ini tak kadang-kadang kat dunia baru nak buka cawangan, dah buka, baru buka. Ingat seronok macam mana? Tengok kanan, astagfirullah. Asyik mengamuk, tak sudah. Tengok kiri, masya Allah. Lagi pening kepala. Bukan tambah tenang. Bukan tambah tenang. Patutnya kahwin itu tambah tenang. Allah kata kahwin itu sepatutnya tambah tenang. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Untuk apa? Litaskunu ilaiha. Apa Allah sebutkan? Sepatutnya Allah jadikan, apa sebut Allah sebutkan dalam Al-Quran? Wa min ayati, dan tanda-tanda kebesaran Allah, Allah jadikan suami itu isteri. Untuk apa? Tenang. Litaskunu ilaiha, supaya tenang. Tapi kalau tengok kiri, astagfirullah, tengok kanan, masya Allah, tenang apa? Tak tenang rupanya. Tak tenang. Tapi tunggu nanti. Kalau kita buat yang terbaik, insya-Allah di dalam syurga tak dapat buka cawangan kat dunia, tinggal impian saja tak apa. Insya-Allah di akhirat dapat. Bahkan ada pula pasar, pasar minggu. Pasar minggu dalam syurga ada pasar minggu, tapi bukan untuk beli barang. Sebab semua dah ada. Semua dah ada dalam syurga Allah ni, semua dah ada. Minta apa saja Allah bagi. Tetapi ada satu pasar, pasar minggu yang para suami keluar daripada rumah masing-masing, daripada istana masing-masing, berkumpul. Akhirnya Allah tiupkan satu udara, bertambah seri para suami. Dan apabila balik ke rumah masing-masing, bertambah lagi seri melihat isteri yang ditinggalkan sebentar bertambah bercahaya berseri-seri. Ini pasar yang ditunggu-tunggu. Bukan pasar malam, pasar minggu, pasar nak beli sayur, nak beli ikan, tapi pasar Allah tambah kebaikan di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diberi makan makanan yang hebat-hebat, yang tidak ada di dunia kelazatannya, lebih hebat daripada itu. Dan Allah sediakan sungai-sungai yang mengalir. Disebut fiha ainun jariyah, di dalamnya ada mata air yang mengalir. Dan mata air ini disebutkan dengan air mata ataupun sungai-sungai yang dijadikan oleh Allah daripada susu
daripada madu, daripada arak yang halal ketika itu. Yang halal ketika itu. Air-air yang memang dibenarkan segala-galanya. Air arak pun ada. Minumlah seberapa banyak minum, makanlah seberapa banyak makan. Allah ubah kejadian manusia. Allah ubah kejadian manusia. Kalau hari ini kita makan, keluar balik. Minum, keluar balik. Tetapi dalam syurga Allah makan, minum, keluar balik. Tapi prosesnya berbeza. Prosesnya tak sama. Bukan keluar jadi najis, tetapi keluar balik. Makan banyak, keluar balik dalam bentuk sedawa. Dan sedawanya adalah haruman kasturi. Tidak ada yang khodok, tidak ada yang buruk dalam syurga Allah. Makan, keluar balik menjadi sedawa, dan sedawanya adalah haruman kasturi. Minum banyak, keluar jadi peluh. Keluar balik jadi peluh. Dan peluh yang keluar daripada badan manusia di dalam syurga Allah adalah peluh-peluh minyak wangi yang makin mengharumkan penduduk syurga Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dijanjikan oleh Allah. Tak ada sibuk nak cari najis ke toilet ke. Tak perlu. Dalam syurga Allah, Allah ubah saja kejadian manusia dengan kuasa Allah. Tak perlu disediakan tandas-tandas. Kerana semuanya dalam keadaan baik. Dalam syurga Allah semuanya baik-baik belaka. Kemudian fiha sururum marfu'ah, di dalamnya ada kursi panjang yang tinggi. Surur ni kalau kata yang lain dalam bahasa Arab adalah katil. Katil ke, kursi malas ke, kan? Itulah kalau kita lihat gambaran-gambaran orang-orang kaya, makannya sambil berbaring, kan? Jadi kursi-kursi malas ke, macam itulah lebih kurang. Hari ni tengok macam nak beli macam mahal, kan? Kursi ada kursi malas mahal. Allah sediakan kursi malas dalam syurga, jangan takut. Ini tengok Rosel mahal, Rustika mahal, ribu-ribu, kan? Mahal, tak apa. Nanti dalam syurga Allah sediakan kursi malas. Boleh bermalas-malas. Dalam syurga tak ada masalah. Dan kemudian wa akwabum mawdu'ah, dan piala yang diletakkan. Piala di sini maksudnya apa tuan-tuan? Bukan piala kemenangan. Tapi yang dimasukkan piala dalam tafsir ini adalah cawan-cawan. Kenapa disebut piala? Tuan-tuan kalau lihat cerita-cerita Eropah, orang Eropah kan, dia akan ada gelas yang yang melengkung, ujung dia betul ada batang, bola letak bawah, kan? Sebab tu kalau kita lihat piala kan macam itu, ada macam gitu, tapi pemegang macam ni kan. Lepas tu ada tangkai bawah, lepas tu ada punya. Itulah yang disebut sebagai piala. Jadi lain. Kalau tengok cerita-cerita barat, orang minum arak yang mahal-mahal, gelasnya mahal-mahal juga. Nak isi air arak yang mahal, diletak dalam gelas yang mahal. Bahkan di dalam syurga lagi mahal. Bahkan dalam syurga yang jadi gelas dan pinggan untuk manusia adalah dibuat daripada emas. Dibuat daripada emas. Pinggannya emas, pialanya emas. Piala iaitu gelas ataupun cawan, bukan gelas. Gelasnya itu adalah dibuat daripada emas. Yang dunia haram, di dalam akhirat, di dalam syurga semuanya halal. Tiada yang haram lagi. Isu haram tak ada. Haram hanya di dunia. Ada larangan, ada yang halal, ada yang haram. Tetapi apabila sampai di akhirat nanti, tiada lagi yang dianggap haram. Yang haram jadi halal. Arak itu halal. Kerana di situ manusia tak minum kerana mentaati perintah Allah di dunia, Allah benarkan di akhirat. Di dunia Allah tak benarkan, di akhirat Allah benarkan. Di dunia arak haram, di dalam syurga nanti arak itu halal. Di dunia babi haram, di dalam syurga nanti Allah jadikan lebih baik. Mukanya mungkin dah berubah, handsome sikit agaknya, kan? Wallahu alam lah. Yang ini sekarang tengok pun tak kenal.
Tengok tak kenal, katanya sedap, wallahu alam. Wallahu alam. Kita tak tahu sebab tak pernah makan. Katanya sedap. Tetapi kesedapan yang haram di dunia Allah gantikan yang lagi lazat, iaitu di akhirat nanti insya-Allah. Kemudian wanamariku masfufah, dan bantal-bantal sandalan yang tersusun. Ada bantal, bukan baring gitu je, ada bantalnya, tersusun indah, cantik. Wadharabiyu mabthusah, dan perbaidani yang terhampar. Permaidani. Kadang-kadang pergi masjid ada permaidani, tapi nak sujud macam sedap sujud kat rumah daripada dekat masjid. Keras kematu, tak apa. Tak apa. Ini dunia. Tak dapat nikmat sedemikian tak mengapa. Permaidani yang Allah sediakan di akhirat lebih hebat lagi. Lebih hebat lagi untuk manusia. Balasan bagi mereka ialah, ini disebutkan dalam tafsir ini, balasan bagi mereka dalam syurga yang pertama tinggal di dalam syurga, iaitu taman dan perkebunan yang mempunyai kedudukan tinggi. Di sana terdapat bilik-bilik untuk mereka diami dalam keadaan aman dan tenteram. Itu pertama. Yang kedua, di dalam syurga tidak pernah mereka dengar kata-kata yang kosong dan sia-sia, apalagi merupakan caci celi, caci maki yang menyakitkan hati dan tidak sopan jauh sekali. Yang ketiga, terdapat juga di dalam syurga itu beberapa banyak mata air yang mengalir, dinamakan salsabil. Dinamakan mata air yang mengalir ini disebut sebagai salsabil. Salsabil itu mata air yang mengalir, iaitu airnya jernih, lazat dan amat lembut untuk ditelan serta mudah beredar dan di tenggorokan. Rasanya seperti air serbat atau air halia, tetapi tidak terasa pedasnya. Ini disebut dalam tafsir. Kemudian di dalam syurga terdapat kerusi-kerusi panjang yang tinggikan bertatahkan batu permata dari jenis zabarjad dan yakut, diduduki oleh para bidadari. Jika penduduk syurga itu hendak duduk di atasnya, maka para bidadari tunduk memberi hormat kepada mereka. Bidadari tuan, nak dapat dunia ni, nak dapat bibi pun mahal. Jangan kata bidadari, nak beli, nak khidmat bibi pun macam nak pengsan. 800, 900, 1000. Ini di sana ada bidadari Allah sediakan. Allahu Akbar. Terdapat pula piala-piala dan mangkuk diletakkan berderetan di dekat mereka, memang telah disediakan untuk diminum tanpa memerlukan orang hendak menuangkan air minuman ke dalamnya. Selain itu pula terdapat berapa banyak bantal yang indah dan menarik, menjadi tempat sandaran yang tersusun rapi. Tidak pula ketinggalan di majlis mereka terbentang seluruh lantai syurga perbaidani yang mewah, lagi indah, menambahkan keindahan dan kemeriahan suasana tempat mereka berada. Inilah dia tuan-tuan, balasan orang yang berusaha melakukan kebaikan demi kebaikan di atas muka bumi ini. Akhirnya Allah berikan kepada mereka kelazatan, ketenangan, balasan-balasan baik atas apa yang mereka usahakan. Kemudian disambung kepada ayat ke-18, wa ilas samai kaifa hulikat. Minta maaf, ayat yang ke-17 dahulu, afala yanzuruna ilal ibli kaifa hulikat. Apabila dia habiskan dengan golongan ke pertama dan kedua, maka Allah balikkan semula manusia ke bumi. Balikkan semula ke bumi. Ceritakan tentang hari kiamat, ceritakan tentang orang ahli neraka, ahli syurga, maka Allah kembalikan manusia kepada zaman yang berada sekarang. Realitinya kamu berada di atas muka bumi ini, suruh melihat. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa hulkat. Mengapa mereka tidak memerhatikan unta bagaimana ia dijadikan? Ayat ini dibentangkan kepada orang Arab. Orang Arab yang dekat jiwanya dengan binatang yang biasa digunakan, iaitu binatang unta.
Binatang unta ni kelebihannya apa? Disebut kapal padang pasir. Kapal padang pasir. Kenapa? Unta ini boleh bawa bebanan yang banyak tanpa perlu memberi minum yang banyak. Maksudnya berkali-kali. Asal sikit nak bagi minum, asal sikit nak bagi minum. Tak. Jalan jauh dah sampai tempat dituju baru minum. Kenapa? Unta ni Allah jadikan di dalam badan unta ini ada satu bekas. Dia minum. Simpan. Ada tempat simpan air. Macam kereta kan, ada minyak, ada air, ada tempat simpan air. Tetapi yang unta ni ada tempat simpan air. Dia minum, sekali minum memang banyak. Ada tempat simpan air, sehinggalah bila dia berjalan berhari-hari, apatah lagi dalam cuaca yang panas di padang pasir, maka mereka tak perlu, ini unta ini tak perlu untuk berhenti, jalan terus. Ini kelebihannya. Maksudnya kalau kita balik semula kepada kejadian manusia di akhirat nanti, kat dunia oleh Allah boleh buat lain daripada lain. Ini unta lain daripada kuda, lain daripada keldai, lain daripada yang lain. Allah boleh jadikan berbeza dengan yang lain, apatah lagi nanti di akhirat. Allah boleh jadi yang saya katakan tadi, tak perlu gunakan tandas untuk buang air besar atau buang air kecil, kerana ini adalah kekuasaan Allah. Kat dunia oleh Allah boleh buat macam ni, kat akhirat apatah lagi. Sebab semuanya di atas kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama, dia suruh yang dekat. Yang dekat pada kehidupan orang Arab adalah unta sebagai kenderaan mereka gunakan setiap hari, sama ada untuk bercucuk tanam atau untuk berniaga atau untuk berpindah randah. Maka kenderaan itu mereka lihat hebat. Hebat, maka lebih hebat lagi yang mencipta unta. Kemudian Allah balikkan pula kepada langit, kenderaan satu. Allah balikkan kepada langit, wa ilas samai kaifa rufiat. Lihatlah pada langit, bagaimana ianya berada di tempat yang tinggi, tanpa perlu ada sebarang sandar. Kita ada lelangit, tuan-tuan, kita ada lelangit, tetapi kita perlukan tiang untuk menyokong lelangit supaya lelangit tak jatuh. Tetapi langit Allah cipta tanpa perlu ada tiang untuk menyokong supaya tidak jatuh. Ini hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila Allah nak perintahkan turun air, maka turunlah. Hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, daripada Johor Bahru sampai ke Pulai Perdana, tuan-tuan, petang-petang hujan, hujannya dekat MPJBT. Tetapi Pulai Perdana kering. Padahal daerah Johor Bahru, sana tak hujan, tengah-tengah hujan, lepas tu sampai sini tak hujan. Bagaimana Allah turunkan di satu tempat tanpa turunkan yang lain? Dalam sebuah daerah Johor Bahru itu pun ada yang kena hujan, tak ada yang tak kena hujan. Kemudian satu Johor pula yang lain hujan, Keluang tak hujan. Sampai bercatu. Keluang bercatu, tuan-tuan. Batu Pahat hujan, Mersing hujan, Keluang tak hujan. Bumi yang sama, bumi Johor yang sama, tetapi Keluang tak hujan. Daerah yang sama, Johor Bahru, tetapi Pulai Perdana tak hujan. Kawasan Skudai MPJBT hujan. Ini kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Mana Allah nak turun, mana Allah tak turun, maka Allah tak turunkan. Atas kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ilal jibali kaifa nusibat, dan lihatlah kepada gunung ganang bagaimana dia tertegak tinggi. Dalam mana-mana tempat di dunia ini, tiba-tiba lihat ada satu tempat paling tinggi. Dekat Malaysia paling tinggi, kat Malaysia Gunung Tahat, Semenanjung Malaysia. Paling tinggi Gunung Kinabalu, paling tinggi. Macam mana tinggi? Ada tinggi, kan? Boleh tinggi, tak jatuh-jatuh, tak roboh-roboh. Allah jadikan ketinggian itu dengan kehendak Allah.
dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan bumi bagaimana ia dibentang. Seluas mata memandang bumi ini terbentang tuan-tuan, tetapi tanahnya berbeza. Pergi Pontian gambut, pergi pula dekat Mersing tak gambut pula. Ada tempat gambut, ada yang liat, ada yang macam ni ayatnya apa terbentang, memang terbentang. Yang tanah liat, tanam kelapa sawit tegak, tanah gambut, tanah plastik pingkuk-pingkuk naik ke atas juga. Kan? Pokok yang sama, tanah milik Allah. Pokok yang naik dia ringkih, buahnya ringan pula. Tanam kelapa sawit, tempat gambut, buah ringan. Pokoknya ringan. Tanah liat, pokoknya tegak, buahnya pun berat. Hebatnya Allah jadi dalam keadaan yang berbeza-beza, walaupun dihamparkan. Di Malaysia tanah begini, di Mesir tanahnya lain, keras, gersang. Yang tak gersang hanyalah di pinggiran Sungai Nil, kiri kanan Sungai Nil. Inilah tanah yang paling subur. Ini di Sungai Nil. Tapi yang lain gersang. Dan dalam keadaan gersang, tiba-tiba sampai satu padang pasir, sampai satu tempat pula di Mesir ini ada bawah paras laut. Padang pasir seluas mata memandang, tiba-tiba ada satu tempat lebih rendah daripada paras laut, dipanggil wadi. Dipanggil wadi. Kat situ pula, tengah-tengah padang pasir, ada pokok kelapa sawit pula, pokok korma yang tumbuh. Bagaimana di tengah-tengah padang pasir tiba-tiba ada wadi, ada tanah yang subur, ada air yang lazat, air yang sedap, diambil airnya menjadi air free. Jadi makan, kejap rasa yang sana, kejap rasa yang sini, kejap rasa sini. Inilah bumi Allah terbentang tuan-tuan, dengan cukup hebat ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Terbentang dengan buah-buahan yang berbeza. Cuba tanam pokok durian kat Mesir, tak tumbuh. Orang Arab datang sini minum air kelapa sawit pula, air kelapa. Tak semawak ke sana tak boleh tumbuh pokok kelapa. Tak boleh tumbuh pokok kelapa. Dia kata sedap pokok kelapa, nak bawalah benih, bawa ke Mesir tanam, tak hidup. Sebab ada 4 musim. Bila 4 musim tak boleh hidup pula pokok kelapa sawit. Kelapa sawit lagi pokok kelapa. Inilah bagaimana terbentang hebatnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, mohon maaf terlebih sedikit. Kita berhenti pada ayat yang ke-20 tentang bagaimana Allah telah bentangkan muka bumi ini. Lihatlah kebesaran Allah Subhanahu wa taala, supaya nanti kita menjadi orang yang sentiasa mentaati perintah Allah, jauh daripada larangan Allah, dan akhirnya pulangannya adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Aku qali hadza astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.